Baik, bersama dengan rakan kita Siti Ramizah di daerah Temburong. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hani dan juga Serina. Selamat pagi kembali. Bagaimana perkabaran rakan kita dan juga kru-kru di daerah Temburong pada pagi ini? Alhamdulillah, kami semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat saja sebetulnya ya. Ya, baik, memperkatakan mengenai dengan 5 ataupun mungkin lebih saja bahasa cinta. Macam mana cara Ramizah menginterpretasikan dan seterusnya meluahkan hal tersebut kepada insan yang dikasihi? Okey, jadi baiklah. Mungkin satu topik yang sangat luas sebetulnya kalau kita tadikan menzahirkan rasa cinta tu. Tapi mungkin di antaranya yang dapat saya kongsikan ialah dengan kita ni saling bantu-membantu. Banyak kita ni masa ni zaman sudah moden. Kalau pada zaman dahulu seorang lelaki ataupun suami yang bekerja keras untuk mencari nafkah. Tapi pada ketika ini seorang isteri pun juga orang ada Peranannya. cabaran dan juga ada anunya juga untuk kita ni membantu suami untuk saling menzahirkan rasa kasih sayang dan cinta itulah. Membantu bertolak ansur kadang-kadang yang lebih manisnya apabila tidak ditanya pun. Kadang juga sudah tahu membuat. Ya, tahu membuat dan itulah sebenarnya kalau dibuat secara ikhlas sekali lagi pastinya salah satu cara untuk menzahirkan rasa cinta. Ini pun termasuk juga dalam acts of service ini, membantu dan juga menyumbang bakti walaupun secara sedikit tetapi keikhlasan itulah cara kita ni untuk meluahkan rasa cinta dan kasih sayang. Terima kasih rakan kita Siti Ramizah atas perkongsian tersebut. InsyaAllah akan mengingatkan juga Ketani atas peranan Ketani ya, sebagai apa saja, sebagai isteri, sebagai anak ya? sebagai kakak dan sebagainya. Terima kasih Siti Ramizah. Pastinya ramai yang ingin mengetahui apakah bahan yang akan dibawakan dari daerah Temburong. Jadi mungkin dapat kita ikuti bersama. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda yang setia bersama dengan Rampai Pagi. Lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini di hujung minggu, hari Ahad 5 Februari 2023 Masihi ya. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu kepada Auda semua. Dan pastinya di hujung minggu ini banyak saja perancangan maupun aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga, rakan-rakan dan pastinya juga Auda yang hendak melakukan aktiviti, apa yang kita harapkan kepada Auda yang hendak berjalan ataupun datang ke daerah Temburong, pastikan Auda memandu kenderaan Auda dengan penuh berhemah dan berhati-hati, dan kepada Auda yang hendak membuat aktiviti seperti berjogging maupun berhiking, pastikannya Auda berada dalam keadaan yang selamat. Dan Auda alhamdulillah juga keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar pada pagi ini berada dalam keadaan baik dan cerah ya. Dan seperti biasa juga dalam pertemuan kita akan ada info semasa dan juga bahan visual yang akan dikongsikan bersama. Terlebih dahulu ingin kita kongsikan info semasa mengenai acara Ketemburong Bisai yang akan diadakan pada 16 Februari 2023 sehingga 19 Februari 2023 ini, iaitu pada hari Khamis hingga hari Ahad, akan diadakan pada pukul 8 pagi sehingga 8 malam di kawasan Kedai Pekan Bangar daerah Temburong. Dan pada ketika ini sebetulnya masih lagi dibukakan pendaftaran untuk petak jualan dan tarikh ini akan ditutup pada 9 Februari 2023 iaitu pada pukul 12.30 hari. Kepada Auda yang ingin mengetahui maklumat lanjut, bolehlah menghubungi ke talian 5221 110 melalui Amalina Japri dan Nazmi Abdullah. Dan seterusnya juga Auda ingin terkongsikan mengenai kempen derma darah yang akan diadakan pada hari Khamis 9 Februari 2023 iaitu pada pukul 9 pagi sehingga 12.30 hari, dan kepada orang ramai khususnya pada penduduk daerah Temburong adalah dialu-alukan, dan ini akan diambil tempat di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong. Untuk mengetahui maklumat lanjut bolehlah menghubungi ke talian 5221 281. Dan apa kata Auda, seterusnya kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan oleh rakan segas kita Siti Izawati. Kita saksikan bersama. Meskipun sudah menyecah usia 65 tahun, bukanlah menjadi penghalang bagi Igat Anak Nuin meneruskan minat yang mendalam dalam pembuatan parang yang diwarisi secara turun-temurun. Dalam masa yang sama, pembuatan paranglah menjadi sumber rezeki sampingan bagi beliau yang berasal dari Kampung Kinua.
Ketangkasan beliau meletakkan besi ke dalam timbunan arang dan ayunan tukul tanpa henti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, menunjukkan beliau kekal aktif menempa parang dengan penuh semangat. Beliau yang dilahirkan di kampung Kinua ini mula bergiat dalam pembuatan parang semasa berusia 6 tahun, yang mana pada waktu itu beliau sering dibawa oleh ayahnya dan hanya diarah untuk memuput atau mengepam angin. Beliau juga mengongsikan untuk mendapatkan hasil parang yang diinginkan dan juga tahan, ia mestilah mempunyai besi yang sesuai. Besi yang halus dan nipis tidak sesuai kerana jika diasah, ia tidak akan tajam untuk masa yang lama. Menurut beliau lagi, beliau lebih selesa membuat parang dengan menggunakan kaedah lama, iaitu arang dan tukul, kerana ia dapat menghasilkan besi parang yang diinginkan. Yang mananya aku ni dia ambil pulang tu ikut mula bapa manuk menangani buat sembarang. Jadi secara ada sengaja mula jadinya macam berminat lah. Jadi caranya menampak, caranya macam-macam lah. Jadi cuba-cuba ambil basi yang dah berguna buat pisau, macam-macam jenis, penabas, candung, macam adanya barang bujak ni, ya macam apa ni, bujak juga, barang juga. Ndak aku yang mana kalau orang menampah aku buat, kalau macam buat banyak ndak. Sebenarnya ada lain pulang tu, hanya hangat ni wah, yang tentunya kadang-kadang bahan-bahannya basi tu wah, yang masa ni kereta jenis yang basi apa ni, spring papan tu makin dada wah, payah dicari. Atau yang cabarannya tu yang bandarnya. Sambutan masa ni okey, mengelakkan. Kadang-kadang sampai aku pulang macam rasa dah sanggup lah, sampai kiunya sampai 7-8 kiu yang menunggukan kita siapkan. Tambahnya, menggunakan arang lebih bagus berbanding menggunakan kayu, kerana arang yang digunakan bukan arang biasa, tapi ia mestilah dari kayu yang keras dan berat. Kalau bukan jenis kayu yang sesuai juga tidak akan dapat menghasilkan haba yang diinginkan. Dan pada masa ini amat sukar untuk mendapatkan kayu arang tersebut. Penggunaan arang ini adalah untuk membakar besi supaya ia mudah untuk ditukul. Bagi beliau, ia dapat menjangka tahap kepanasan yang diinginkan supaya besi yang dibakar tidak patah apabila ditukul. Menurut Pakcik Igat, bakat dalam pembuatan parang yang diwarisi daripada ayahnya akan diturunkan kepada anaknya. Selain itu, beliau juga tidak lokek untuk berkongsi ilmu dengan belia-belia yang ingin mempelajari cara pembuatan parang. Menyentuh mengenai sarung parang, kayu yang digunakan adalah kayu khas dan ia bergantung kepada penggunaan sama ada untuk kegunaan harian atau perhiasan.